Dia suatu yang apa? Yang sepadu. Artinya kalau betul kita solat, insya-Allah kesan daripada solat itu kita boleh tinggal mengumpat. Artinya kalaulah solat itu belum berupaya meninggalkan kemungkaran, maka ada sesuatu yang salah pada solat itu. Ini yang dikatakan, yang dikatakan inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegahkan fahsyak. Fahsyak ni ialah kejahatan-kejahatan yang berunsur daripada seks. Misal kata zina, liwat dan sebagainya. Dan mungkar ni kejahatan yang lain lah. Jadi solat ini boleh mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Jadi kalaulah solat kita belum berupaya mencegah daripada fahsyak dan mungkar, ada sesuatu yang kita kena betulkan dalam solat kita. Di sini. Tu kita tengok ada sesuatu yang kita kena betulkan, amalan ritual kita. Solat ni amalan ritual. Apabila amalan ritual kita tidak membina spiritual kita. Sepatutnya semakin banyak kita beramal secara ritual, ritual amal ini akan membina spiritual kita. Kita akan jadi orang yang lebih baik, orang yang tenang, orang yang pemaaf, orang yang kasih sayang. Tetapi bila ritual ini tidak membina, mesti ada salah. Dengar Kalau pernah baca buku saya pernah buat satu analogi. Ada satu cerita tentang kucing di kuil ashram. Ceritanya macam ni. Kita nak tengok perkara ni. Kucing di kuil ashram ni macam seorang Sami ketika dia nak menyembah berhala di sebuah kuil yang besar, ada berhala yang paling besar, dia diganggu oleh kucingnya. Kucing ni selalu ganggu. Kucing ni jinak lah dengan dia. Bila dia nak sembah aja, kucing ni naik atas riba lah, macam-macam. Kita tahulah kucing kalau dia ganggu dan sebagainya. Kita tak betah lah. Akhirnya ketua Sami ini ambil keputusan, setiap kali dia nak menyembah berhala yang besar ni, kucing ini diikat di satu tiang di dalam kuil itu. Diikat satu tiang. Begitulah setiap kali dia nak menyembah berhala, kucing dia diikat di tiang. Bertahun-tahun macam itulah dia punya amalan. Akhirnya ketua Sami mati, diganti dengan ketua Sami baru. Tapi ketua Sami yang baru, walaupun dia ketua Sami yang baru, dia nak menyembah berhala, kucing itu masih hidup lagi. Kucing yang sama akan diikat di tiang. Lama kelamaan kucing mati, cari kucing baru. Setiap kali nak menyembah berhala, kucing ini akan diikat di tiang. Berpuluh-puluh tahun kemudian jadilah ritual dalam agama ini. Apabila nak menyembah berhala, kena cari seekor kucing, ikat di tiang. Boleh faham maksud saya? Ini ritual, orang tak faham apa makna. Bukan sahaja terjadi kepada kucing ini, terjadi kepada solat kita, terjadi kepada puasa kita. Sebab kita melalui puasa kita melaksanakan solat kita dengan ketidakfahaman. Kita tak faham apa yang kita buat dalam solat. Subhanallah, solat ini kalau kita tengok ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qauli. Qauli ini bercakap, qalbi hati, fi'li tindakan, betul. Kita kena faham rukun qauli. Rukun qauli antaranya Fatihah. Kita kena tahu apa yang kita ucapkan. Sebab itu yang dikatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Dalam Quran kata wa antum sukara, maksudnya jangan dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Para ulama melihat huraian ayat ni, mabuk tu zaman sahabat dulu, ada sahabat-sahabat sebelum arak diharamkan, arak mereka minum. Arak ni, pengalaman arak ni tiga fasa. Betul? Waktu tu para sahabat dia minum arak juga. Kemudian dia solat. Bila dia solat, dia tercakap silap, baca tersilap. Sebab tu ada ayat Quran, jangan masuk ke dalam solat, jangan berikan solat dalam keadaan kamu mabuk. Tapi para ulama kata mabuk ni sekarang diluaskan kefahamannya, iaitu kepada orang yang tidak tahu apa yang dia cakap. Betul? Mabuklah, orang yang mabuk ni dia tak tahu apa yang dia cakap, betul? Jadi kalau kita baca Fatihah, dalam kita tak tahu apa makna Fatihah yang kita sebut, apa makna ayat tu, apa artinya, apa pasal apa dalam ayat ni, minta maaf lah, macam orang mabuk jugalah. Tak tahu, macam parrot lah. Parrot yang cakap satu, dia tak tahu apa yang dia cakap. Jadi macam mana solat nak berkesan? Betul? Begitu. Dengar kalau betul-betul kita, bila kita rukun qauli ni, macam kita kata I love you. Saya nak tanya,
dalam kita mengatakan cinta kepada seorang, kita ingat, imbau balik orang yang pernah kita kata I love you, kita rasa dulu ke kita cakap dulu? Takkan I love you baru nak rasa? Betul? Rasa dulu baru I love you, betul? Begitu juga masa kita solat. Yang kita kata Bismillahirrahmanirrahim, kita rasa dah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, rasakan dulu. Tetapi kita tak apalah, sah rukun ini. Kalau masalah fiqh, selagi kita baca ayat tu tajwidnya betul dan terdengar ke telinga sendiri, okeylah rukun qauli itu. Tetapi soal penghayatan, dalam solat ada 3 kiblat. Dalam solat ada 3 kiblat. Pertama, kiblat mata. Kiblat mata tempat sujud. Yang kedua, kiblat dada. Kiblat dada mesti Kaabah. Ya? Dan ketiga, kiblat hati. Kiblat hati mesti ingat Allah. Sebab wa aqimus solah lizikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku, kata Allah. Artinya solat ini kita kena ingat Allah. Kan? Kalau dada kita teralih daripada kiblat secara sengaja, batal solat kita. Kalau sengaja. Kalau mata kita liar daripada tempat sujud, hukumnya makruh. Okay? Tetapi kalau hati kita liar dalam solat, artinya solat itu tidak akan memberi kesan pada diri kita. Betul? Itu baru rukun apa? Qauli. Rukun fi'li. Rukun fi'li antaranya sujud. Sujud, kita ada kata 7 anggota sujud. Dahi kita ni yang paling kita muliakan, kita letak di tempat pijak kaki. Artinya waktu itu apa? Kita luntur dan leburkan ego kita ke bawah. Tapi ramai orang yang sujud tapi masih ego lagi. Kenapa? Yang sujud hanya dahi, bukan hati. Faham? Tapi apa yang kita hendakkan, itu sujud itu adalah waktu itu kita leburkan, kita tak ada apa-apa, kita hamba yang sangat hina waktu itu. Itu perasaan yang perlu ada waktu sujud. Betul? Sebab lambang rokok, lambang sujud, berdiri betul dan sebagainya, itu semua lambang kehambaan. Macam mana kita buat macam ni? Macam ni depan, orang kena marah macam mana? Duduk macam ni, tegak, betul ya? Orang yang mengharap macam mana? Waktu tahiyat, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni, itu semua waktu mengharap. Mengharap ni duduk dengan keadaan apa? Dalam keadaan yang rendah, mengharapkan permintaan betul dalam keadaan sujud, kita menghina diri dan sebagainya. Ini kefahaman yang perlu ada, penghayatan ada yang bila dalam solat. Sebab itu bila kita solat dalam keadaan macam ni, baru ada kesan yang boleh dilihat oleh jiran kita, baru ada kesan yang dilihat oleh isteri kita, oleh anak kita, oleh suami kita dan sebagainya. Tetapi kalau solat itu tidak dipahami dan dihayati macam yang kita katakan tadi, itu sedikit saja, bagaimana dia nak memberi kesan? Sebab tu orang kata tak guna pergi solat tapi itu. Ini yang satu ketika dalam hayatus sahabah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang sahabat ni, dia solat juga, tetapi dia mencuri." Dia solat juga tapi mencuri. Apa komen Rasulullah? Ya, solatnya akan mencegah dia daripada mencuri. Maksudnya kalau solat betul-betul, lama kelamaan dia akan menyebabkan kita tinggalkan perkara-perkara yang mungkar. Kalau solat itu benar-benar solat. Ini penting untuk kita hayati. Ini yang saya katakan, kena berterusan kita menuntut ilmu, ya. Sebab solat yang kita laksanakan sekarang, minta maaf ya, kalau kita solat yang kita laksanakan sekarang ni, ilmu yang kita belajar waktu tadika dulu, waktu sekolah rendah dulu, betul? Yang kita hafal gitu je, tak pernah upgrade, tak pernah update. Sepatutnya update. Sekarang kita tahu dah tafsiran Fatihah, betul? Kena ambil orang macam Ustaz Hasnan Kasan, dia memang bagus tentang solat ni. Dia tengok bagaimana bacaan ini, macam ni, apa yang sepatutnya dirasai ini apa dan sebagainya. Sebab solat adalah kerja feeling. Wa aqimus solah lizikri, dan dirikan solat untuk mengingat. Mengingat ni apa? Kerja hati. Ni sebagainya. Boleh faham maksud saya? Okay. Baru ada kesan dalam itu. Begitu juga puasa kita. Begitu juga haji kita dan sebagainya. Bila balik daripada haji, tak ada kesan apa-apa. Sebab haji itu ritual semata-mata, betul? Banyak lagi puasa kita tak faham dengan sesungguhnya bagaimana. Jadi inilah yang kita kena berterusan belajar. Dan belajar itu sekarang ni kita tambahkan lagi dan sebagainya, baru ada penghayatan dalam ibadah kita. Dan bila ada penghayatan dalam ibadah kita, baru ada kesan kepada akhlak kita. Dengar ya, hubungan ibadah dengan akhlak umpama hubungan pokok dengan buahnya. Ibadah itu pokok, buahnya adalah akhlak.
Sebab itu tujuan kita tanam pokok untuk dapat buah. Kalau tanam pokok banyak, 100 pohon pokok, tapi satu pun tak berbuah, macam orang tak tanam pokok. Boleh faham? Ini penting. Dan akar tunjang bagi pohon itu adalah akidah. Jadi akidah, ibadah, akhlak. Kalau pokok tu akarnya akidah, dia punya batang dan sebagainya ibadah, dan semuanya itu yang atasnya adalah akhlak. Jadi itu kesan kepada itu. Baik. Jadi macam mana yang dikatakan mengumpat? Mengumpat ini, minta maaf ya, macam kita ya, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pun apabila, kecuali orang yang memang terkenal baru disebut namanya, macam Fir'aun ya, Haman dan sebagainya. Orang yang dia bangga dengan kejahatan dia dan dia mempamerkan kejahatan dia, dan orang ni memang tersohor dan memang terkenal dengan zalimnya dan dia bangga dengan kezalimannya. Ini boleh diumpat untuk jangan orang lain ikut dia. Boleh dalam berapa syarat ni, dan kita tengok mana dia dibenarkan untuk menceritakan secara khusus. Tetapi dengar ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita berdepan dengan pemerintah, tidak boleh disebut secara khusus. Kita boleh kata secara umumnya, ini berlaku secara umum, tak boleh disebut secara khusus. Kenapa? Kalau Allah bagi hidayah dekat dia nanti, tiba-tiba dia berubah, macam mana kita yang cakap? Kita kena sebut secara umum, misalnya. Ya, ini penting. Ya, jangan kita basuh najis dengan air najis. Ya, kalau kita basuh najis dengan air najis, apa? Najis akan lebih merebak. Betul? Jadi kita kata, kalau kita kata secara umum, macam contoh ya, kita tengok, katalah ini biro muslimat masjid al-mu'minun ya, nak tegur, ada satu orang, dua orang dan sebagainya, tak payah sebut secara tafsiri. Tafsirinya secara terperinci. Tak. Mina binti Abu. Dia kat mana rumah dia? Dekat nombor 62 jalan ini gini. Apa dia buat ni gini. Itu secara tafsiri itu mengumpat. Betul? Sebab mungkin nanti dia berubah. Sebutkan macam ada di antara kita sebutnya ya, yang masih lagi sinis dengan majlis ilmu, ada di antara kita yang masih lagi tak prihatin terhadap nasib jiran kita dan sebagainya. Apa yang sebut kemungkaran tu? Kemungkaran tu disebut secara umum. Boleh faham maksud saya? Yang ini tidak menyakitkan. Ini boleh faham ya? Ini yang kita kata nasihat. Dia beza nasihat dengan memberi malu. Ya, memberi malu ni dah kita sebut secara khusus, dah kita sebut secara secara jelas. Tetapi kalau nasihat ni kita ambil umum secara begitulah dan sebagainya. Boleh ya? Boleh tak? Ya? Okey, ada pertanyaan? Kalau tidak kita terus. Ya, silakan. Tetapi dia yakin dengan solat dia. Dia tidak tahu makna dia, tapi dia harapkan solat. Jadi orang nilai juga keikhlasan itu. Betul. Kita tak pandai. Ya. Sebab tu kita kata, kita sebenarnya apabila kita yakin dengan amal kita, mengharapkan dia dalam hidup ni, dengar ya, dalam keadaan-keadaan biasa, kita mesti ada dua. Dalam ilmu tasawuf ni kita belajar ya, dia nama khauf, satu khasyah, takut, yang kedua raja, harap. Boleh faham ya? Dia mesti dalam keadaan-keadaan biasa yang tenang-tenang ni, mesti harap keampunan Allah 50%, takut dengan azab Allah 50%. Jadi supaya macam sayap kiri sayap kanan, burung tu boleh terbang, dia 50-50. Jadi kita beribadah ni harap, ya Allah terima ibadah aku. Tapi pada masa yang sama, takut tak ikhlas, takut tak tepat dengan ilmu yang ditunjukkan dan sebagainya, takut aku ditolak. Jangan semata-mata harap saja tanpa rasa takut. Nanti kita overconfident, boleh? Ini overconfident ni confirm dah semayang mesti masuk syurga punya lah. Tak boleh ya? Dia mesti ada 50% takut. Dan tak boleh takut 100% tanpa ada harap.
Takut dia. Takut ini gini lah, Allah tak ampunkan aku lah, gini langsung tak ada harap. Waktu tu salah juga. Sebab bila kita takut saja tanpa harap, kita jatuh kepada sangka buruk kepada Allah. Sangka buruk dengan kawan, dengan manusia pun dah buruk, dah tak elok, apatah lagi kita sangka buruk kepada Allah. Jadi dalam keadaan biasa-biasa macam ni, mesti 50% takut, 50% harap. Boleh faham saya? Istilahnya rojak. Rojak ni harap, takut ni khauf atau khasyat. Tapi waktu kita berdosa, kita dalam keadaan yang banyak melakukan dosa, hati kita dah degil waktu, kita kena banyak takut daripada harap. 70% takut, 30% harap. Itu ni melakukan dosa, hati kita dah degil dah. Takutkan diri kita dengan azab. Takutkan diri kita supaya kita tak apa? Supaya kita tak apa? Kita terus berterusan dengan dosa. Kena banyak takut, harap tu mesti ada juga, tapi 30%. Dalam keadaan kita, hati kita dah degil, hati dah keras. Dengar. Waktu kita nak dekat sakaratul maut, dah waktu itu, dekat waktu nak tercabut nyawa, kita rasa dalam keadaan macam tu, waktu itu 100% harap, jangan ada takut lagi. 100% Allah ampunkan, Allah ampunkan, Allah ampunkan. Anda inna zanni abdi bi, kata aku berikut sangka hamba-Ku. Kalau kita sangka, kena waktu tu sangka baik je, tak boleh dah Allah ampunkan aku ke, ini tak, harap ya Allah engkau ampunkan aku dalam keadaan itu. Betul? Jadi baik, balik kepada tadi ya. Menuntut ilmu ni, saya dah katakan awal-awal dulu, dalam Islam tidak ada istilah PhD. PhD apa? Pelajaran habis dah. Tak ada. Ya. Dia minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke yang lahat. Saya nak kongsi cerita, dan mungkin di tempat-tempat lain dah saya kongsi cerita. Waktu muda-muda dulu, seringlah pergi berdakwah di selatan Thailand. Dan selatan Thailand ni banyak pondok-pondok. Yang kita aneh ni, kita rasa terkejut ni, kerana yang pergi pondok mengajar, belajar kitab ni, orang dia tua, lebih tua daripada kita, tak bongkok-bongkok. Kitab memang kitab tua, yang tak ada baris tu, kan? Dan orang yang bawa pun orang tua juga, pergi ke. Jadi kita pun hairan, jadi kita pergi bertanya, nenek-nenek, atuk-atuk pergi belajar kitab ni dulu tak belajar tu. Sebab kita tengok kitab yang dia bawa tu kitab asas. Boleh faham kitab asas? Muniatul musalli, tentang solat, tentang ambil wuduk dan sebagainya. Baru nak ambil wuduk tu, baru nak solat, kita tua-tua. Dengar jawapan dia. Dia kata apa? Nenek nak mati masa belajar. Nenek nak mati masa belajar. Betulnya? Dia nak Allah cabut nyawa dia dalam keadaan dia belajar. Walaupun wuduk dah belajar, solat dah belajar dulu, tapi berterusan, bukan kerana dia tak pernah belajar, tetapi dia nak ambil fadilat belajar. Dan kalau mati di jalan Allah waktu kita belajar, mati syahid. Ini kita kena bagi tahulah yang nenek yang overconfident tadi tu, ya. Bagi tahu kita. Bagi tahu gitu, ya. Dia kata nak mati masa belajar. Bukan kita belajar ni kerana kita tak tahu saja. Kita. Sebab tu contoh ya, ini kita kena tawaduk. Dengar ya. Kalau kita belajar, kita datang majlis ilmu, input yang diberikan oleh penceramah atau oleh ustaz-ustaz tu, input yang kita dah tahu. Tapi kita duduk juga belajar dengar ni, kenapa ni? Allah, apabila Allah tetapkan ataupun memberi kita satu keadaan ataupun satu yang berlaku dalam hidup kita, Allah tidak pernah buat sesuatu secara kebetulan. Tidak ada. Allah tidak pernah buat suatu perkara secara kebetulan. Pasti apa saja yang Allah tentukan dalam hidup kita, pasti ada tujuan. Jadi aku dah tahu dah, ilmu yang aku dapat dah ada. Tapi hari ini aku duduk dalam majlis ni, terulang balik benda yang sama. Sematkan dalam hati kita, mungkin aku dah tahu tapi belum aku amal. Kali ini aku dengar untuk amal. Aku dah amal, tapi kenapa datang pula lagi ilmu ni? Mungkin dah amal tapi belum sempurna. Betul? Dah sempurna aku rasa dia. Mungkin dah sempurna lahiriah tapi belum ikhlas. Betul? Jadi kena belajar lagi, ya. Kalau belajar, dah rasa dah tu. Mungkin dah amal, mungkin dah sempurna, mungkin dah ikhlas, tapi belum menyampaikan. Kena sampaikan. Dah sampaikan tapi belum tenang, tapi belum diperjuangkan. Betul? Macam ni selalu kita kena ada. Jadi kita betul-betul belajar lah. Setengah orang macam ni, alah aku dah tahu dah ustaz ni nak kata apa. Yang mana dia tahu dah. Jadi mesti
Modal sama saja. Minggu dulu pun dia kata macam ni, datang lagi diulang lagi benda yang sama, repeat dan sebagainya. Ilmu dengar ya, bukan soal berapa kali kita dengar, tapi berapa kali kita dah amal apa yang kita dengar. Jadi ini yang kita katakan, dengar ya. Ini ikut psikologi barat lah. Dia ada conscious mind dan subconscious mind. Akal sedar, akal separuh sedar. Dalam Islam buat dia mudah aja. Akal lah yang dikata subconscious mind tu ataupun unconscious mind ni hati. Hati ini diteka cara macam mana? Diteka cara berulang kali, to be. Boleh ya? Sebab tu dia kata repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Contoh yang dibuat oleh kapitalis dalam mengiklankan barang mereka. Ni barat buat, company-company besar ni cara iklan. Iklan apa? Dia punya satu sifat, iklan ni kena to be berkali-kali. Dia masuk subconscious mind dia. Sebab bila dah kita dengar selalu, kita lihat selalu, dia dengar selalu, dia masuk dalam subconscious mind. Kita kata kita tak terpengaruh. Tidak. Kita terpengaruh apabila nak beli barang. Dia akan keluar benda yang ditanamkan secara berulang kali. Saya boleh buat eksperimen, percubaan. Semua katalah dalam bilik ni, kita sebut cepat-cepat, banyak-banyak, selama kata 100 kali, kucing. Sebut satu, kucing. Bila dah sampai dah banyak-banyak, saya segah dengan satu soalan. Mana besar? Harimau ke kucing? Masa tu tak sempat lagi fikir terus, kucing. Boleh faham ya? Ini yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Ya? Kalau sebut cinta je, bersih apa? Romeo and Juliet. Ya, Cleopatra. Betul? Ni. Bila sebut cinta je dah tulang apa benda, betul? Yang ini dah dimainkan selalu dalam hidup kita. Sebab tu bila subconscious mind ni nak detackle bukan senang. Ya, macam kita lah dulu ya. Kita semua London Bridge is falling down. Apa ni? Row your boat. Ni semua ada dalam kita. Bila dengar je lagu London Bridge, kita kenal, oh London Bridge is falling down. Padahal kita di Malaysia tak tahu apa pun. Betul ya? Tetapi ini yang dibuat. Sebab itu kita kena tackle subconscious mind ni. Dengar selalu ayat Quran, dengar selalu selawat. Sebab tu selawat-selawat ni perlu ada. Dan sebagai dengar selawat, masuk ke hati kita insya-Allah. Boleh eh? Jadi tolonglah nasihat. Kalau boleh teruslah datang. Kalau dia tak datang tak apa, kita sembang-sembang dan sebagainya. Dengan orang tua ni jangan nampak mengajar. Nampak bertanya. Bertanya. Kita bertanya tu bukan nak ajar dia, tapi kita tahu dia tak tahu. Tapi macam tanya. Dulu belajar tentang solat ni macam mana? Saya confused lah. Yang dikatakan rukun qauli, rukun fi'li, rukun faktor. Dia dalam hati, aku tak tahu ni. Dia betul. Jadi kata kita macam tak. Tapi bertanya tu betul ikhlas. Bukan kena perli-perli dan sebagainya. Betul? Tak, baru ni datang dalam dengar kuliah. Kata dengar rukun qauli ni kalau kita sebut mesti dengar ke telinga. Tak boleh baca secara hati ataupun baca secara angin, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim ni rukun apa? Qauli. Mesti terdengar ke telinga kita sendiri. Tak boleh baca angin ataupun baca dalam hati. Betul? Macam mana ni? Ada dalam hati dia. Oh betul. Walaupun waktu tu dia kata dia deny, tak apa dia deny, tapi dalam tu dia betulkan. Lu faham ya? Jadi sebab itu kita kena ada kasih sayang. Okey. Soalan yang selepas solat jemaah, selepas solat berjemaah, imam akan membaca doa. Tetapi kami tak faham. Tapi amin saja. Macam mana tu Ustaz? Pertama, kita kena yakin. Itu yang dikatakan kita ni, kebanyakan orang awam ni, dia mukallid saja. Mukallid ni percaya kepada imam. Confirm imam tu mesti doa yang baik lah. Takkan imam waktu tu dia nak kutuk orang dalam doa dia, betul? Kita yakin dengan imam tu, kita aminkan saja. Tentu apa yang dia minta baik-baik. Itu satu. Boleh faham ya? Maksudnya tak salah kalau kita mengaminkan doa dalam keadaan kita secara umum kita tahu maksud yang diminta ataupun dibacakan doa oleh imam itu adalah maksud yang baik-baik. Betul? Walaupun kita tak tahu secara terperinci apa yang diminta baik tu,
Kalau kita tahu nanti Rabbana atina fid dunya, oh dia minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Kemudian nanti Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami dan sebagainya. Kita tahu kan? Tapi ini kita tak tahu apa-apa, tapi kita yakin dia doa yang baik-baik secara umum kita aminkan. Ada satu masalah. Boleh faham ya? Tapi janganlah sampai ke tahap itu saja. Tolonglah upgrade kan. Jadi tengok dulu imam selalu baca doa apa. Oh Rabbana atina, kita tahu dah bunyi. Kita cari buku ataupun kita berguru, ni doa-doa dia. Ini erti dia Erti pula, dengar ya, erti pula kalau tak dapat secara terperinci, secara detail, secara rangkuman pun cukup. Boleh faham maksudnya ya? Berkata Allahumma nahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Contoh, kita tak tahu nahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim su'il, kita tak tahu, tapi rangkumannya kita tahu. Ni doa ni kita jangan mati dalam keadaan yang buruk, kita minta mati yang dalam keadaan yang baik. Cukup rangkuman macam tu. Boleh faham? Nanti belajar lagi bahasa Arab sampai kita tahu dan sebagainya. Ini yang dikatakan kita kena upgrade. Jangan sampai ada yang macam ni tak dapat semua, dia tinggal semua. Tak faham pun memang baca doa apa, lebih baik tak payah amin kan. Dan sebagainya. Tak. Masa kita amin tu, ramai-ramai secara berjemaah tu, bila berjemaah ni berkat Allah akan bagi atas berjemaah. Boleh faham maksud saya? Dibanding kita berdoa seorang. Jadi soalnya masa ramai tu kita ambil berkah berjemaah kerana kita ramai. Mudah-mudahan adalah seorang daripada 40 orang ni seorang soleh. Doa dia makbul, betul tak? Yang dia amin, dapat berkatnya pada kita. Betul? Satu. Tapi jangan berhenti pula untuk kita berdoa seorang pula. Sebab doa yang seorang ni lebih feel lagi. Lebih apa? Lebih kita hayati. Tak kira waktu tu cakap apa yang boleh menyentuh kita. Cakap Melayu ke, kalau Jawa pun Jawa lah, tak kira. Kita tak kira waktu tu kita dengan Allah dan sebagainya ya. Sebut secara terperinci apa yang kita ada. Itu secara kita dengan Allah. Tak ada masalah. Sebut nama anak kita. Saya tak tahulah, wahai Tuhanku, aku tak tahulah anak aku Along ni. Ya, sejak akhir-akhir ni aku nampak berbeza sangat bila dia kahwin ya. Cakapnya dengan aku dah makin ini dan sebagainya. Ya Allah, selamatkanlah dia daripada menjadi anak yang derhaka. Biarlah dalam hatinya ibu tetap nombor satu. Bukan kerana aku tamatkan kasih sayang ya Allah, tetapi itulah aturan yang telah ditunjukkan olehmu. Cakap saja apa yang kita nak. Ya, cakap dengan Allah. Masalah kita selalu bercakap tentang Allah, tetapi kita kurang bercakap kepada Allah. Boleh faham? Kita banyak bercakap tentang Allah, tetapi kita kurang bercakap kepada Allah. Jadi kita cakap apa yang kita nak sebagainya. Baik secara terperinci. Okey. Teladan Rasulullah SAW ini mesti kita lihat secara kata multidimensi. Secara yang dia kata pelbagai sudut. Ingat, orang kata what you see is what you get. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Waktu Rasulullah SAW ni, kita nak teladani, mesti lihat Rasulullah secara syumul. Baru kita boleh teladani Rasulullah secara syumul juga. What you see is what you get. Betul? Kalau kita lihat Rasulullah secara serpihan, mesti kita teladani Rasulullah juga secara serpihan. Mesti kita lihat Rasulullah secara kebulatan, global. Contoh ya, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Rasulullah sebagai hamba Allah dan Rasulullah sebagai khalifah di muka bumi. Ya, sebagai hamba Allah dikatakan soleh, sebagai khalifah dikatakan musleh. Sebagai hamba Allah kita jadi baik, sebagai khalifah kita memberi kebaikan. Ini penting. Reason for our existence, kenapa kita ada di dunia ini atas dua sebab. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk jadi hamba Allah. Yang kedua, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan untuk menjadi khalifah. Jadi Rasulullah SAW ini ialah role model yang bersifat hamba Allah dan bersifat khalifah. Jadi kita kena dua-dua sudut ni kita lihat. Contoh, supaya kita lihat ini yang saya terangkan dalam buku saya, Mukmin Professional. Ya, mukmin sebagai hamba Allah, profesional sebagai khalifah. Ya, jadi kita tengok di sini ya. Kerana ada orang yang melihat Rasulullah di satu sudut saja, tetapi dia tidak melihat satu sudut yang lain. Contoh, supaya kita nampak ya. Rasulullah ni ada 4 sifat yang wajib. Pertama, sifat apa? Siddiq. Yang kedua, amanah.
ketiga tabligh, yang keempat fahamah. 4 sifat ni boleh dibagi dua. 4 sifat ni boleh dibagi dua. Siddiq, amanah merujuk kepada peribadi Rasulullah. Siddiq, amanah, benar dan juga amanah, jujur, integrity, trustworthy dalam bahasa Inggeris yang kata-kata ya. Ini melibatkan merujuk kepada sifat Rasulullah sebagai hamba Allah. Yang kedua, tabligh. Tabligh ni menyampaikan, ini deliver sistem Rasulullah. Sistem penyampaian Rasulullah yang efektif dan efisien. Ini merujuk kepada peranan Rasulullah. Tadi personal, kerana peranan Rasulullah. Peranan Rasulullah ada dua, sebagai Nabi dan Rasul. Nabi apa? Nabi membawa nabak apa? Berita. Berita-berita ghaibiat yang bersifat tabsyir dan inzar, memberi berita gembira dan berita menakutkan atau mengancam, betul? Ni. Dan juga Rasul ini menyampaikan risalah, ya, yang dikatakan Islam, way of life, yang ada akidahnya, yang ada syariatnya, yang ada akhlaknya, mendidik dan sebagainya. Jadi Rasulullah ni deliver sistemnya sangat efektif dan efisien, sangat profesional sistem penyampaian. Dan yang keempat, Rasulullah ada kebijaksanaan, wisdom. Bukan saja ada ilmu, tetapi ada kebijaksanaan. Dengar ya. Pertama, ada maklumat. Maklumat mesti diproses jadi ilmu. Dan ilmu bila diamalkan, ada ilmu lagi lepas tu. Itu dia kata wisdom atau hikmah. Rasulullah ada sampai ke peringkat hikmah. Hikmah ini merujuk juga kepada tugas Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Contoh, supaya kita lihat kan. Rasulullah terlibat dalam bidang perniagaan. Rasulullah, masa Rasulullah berniaga dengan Rasulullah menjadi Rasul sama banyak masa dia. Tempoh masa dia. Rasulullah berniaga daripada umur 10 tahun atau 12 tahun sampai dari Rasul 40 tahun, lebih kurang 25 atau 23 tahun. Rasulullah dilantik menjadi Rasul daripada 40 tahun, kemudian wafat 63 tahun, artinya Rasulullah menjadi Rasul 23 tahun. Rasulullah menjadi Rasul dengan Rasulullah menjadi peniaga ataupun businessman sama banyak. Betul? Artinya kita kena belajar Rasulullah bagaimana Rasulullah menjadi businessman. Okey, orang ada tengok Rasulullah dalam bisnes, Rasulullah tidak menipu kerana Rasulullah adalah siddiq. Betul? Kalau saya tanya, kenapa Rasulullah berjaya dalam perniagaan? Kita akan dapat jawapan, kerana Rasulullah sangat amanah dan sangat benar dalam bidang perniagaan. Betul? Itu rahsia kejayaan Rasulullah, kerana amanah dalam perniagaan, sebab itu Rasulullah berjaya. Sebenarnya jawapan itu tidak lengkap. Rasulullah berjaya dalam bidang perniagaan, bukan saja Rasulullah bersifat amanah, tetapi Rasulullah mempunyai kepakaran profesional dalam perniagaan. Artinya Rasulullah ada kepakaran, Rasulullah ada ilmu dalam perniagaan. Boleh faham Contoh, dengan sifat amanah, Rasulullah SAW tidak menipu. Betul, dalam perniagaan Rasulullah tidak menipu, sangat jujur. Tapi ada orang kata, Ustaz, saya berniaga Ustaz, saya jujur, amanah Ustaz, ikut Rasulullah. Tapi malang Ustaz, saya tak menipu, tapi selalu kena tipu. Jadi akhirnya kalau tiba satu kesimpulan, tak boleh jujur sangat macam Rasulullah, kena tipu-tipu juga sebagainya. Tak, Rasulullah SAW tidak menipu atas sifat amanahnya, tetapi Rasulullah tidak menipu, tidak ditipu atas sifat kebijaksanaannya. Betul? Sifat yang keempat. Jadi jangan ikut Rasulullah satu dimensi saja, tapi kena dimensi yang lain. Boleh faham maksud saya? Ini penting supaya kita lihat. Jadi kita kena melihat secara tepat supaya kita teladani secara tepat. Ingat saya kata apa? What you see is what you get. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Betul? Baik. Sebab itu Rasulullah bengkak kakinya dalam solat. Tapi pada masa yang sama Rasulullah patah giginya dalam jihad. Bengkak kaki dalam solat, patah gigi dalam jihad. Jadi jangan kita tengok Rasulullah dalam solat saja, ya, tapi kena lihat Rasulullah dalam jihad. Jihad inilah yang kita kena betulkan sekarang ni. Bila jihad sekarang ni, tindakan-tindakan barat, media-media barat ini yang kita tengok, apabila mereka melabel ISIS dan juga militan dan sebagainya, mereka ada agenda. Jangan kita terpengaruh dengan agenda mereka. Dalam agenda mereka ni, dia minta maaf barat ni, sampai-sampai nak membunuh roh jihad itu sendiri. Kita tahu, ya, dalam Islam ada jihad, tapi jihad kita jihad yang beradab, jihad yang bukan jahat, ya, sehingga dalam peperangan pun begitu kaya dengan adab, sehingga pokok yang berbuah tidak boleh ditembak ataupun dilukakan, pokok yang berbuah. Ya, begitu juga orang-orang tua dan kanak-kanak tak boleh dibunuh. Dan dalam peperangan Islam kena jaga adabnya.
Iaitu sebelum program bagi pilihan. Ya, boleh pilihan. Pertama masuk Islam, selamat. Kalau kedua tak masuk Islam tak apa, bayar jizyah. Jizyah ni cukai. Orang kata, wah ini menunjukkan Islam ni zalim. Tidak. Cukai yang dibayar kepada tentera Islam ataupun kerajaan Islam apabila membebaskan satu tempat lebih rendah daripada cukai yang dikenakan oleh pemerintah mereka sendiri terhadap rakyat mereka. Sebab tu apabila tentera Islam pergi satu negara, sebenarnya tentera Islam berperang dengan kerajaan negara itu, bukan dengan rakyat negara itu. Kerana rakyat negara itu sudah lama tertindas oleh pemerintah mereka sendiri. Sebab tu Rubaiyat bin Amir apabila dia bertemu dengan Rustam di belakang saya, iaitu tentera Islam, adalah tentera yang akan membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia untuk menghambakan diri kepada Allah. Tentera yang akan membebaskan manusia daripada kezaliman sistem pemerintahan manusia kepada sistem ataupun peraturan yang datang daripada Allah yang lebih adil, yang membawa manusia bebas daripada belenggu dunia yang sempit untuk menikmati kelapangan hari akhirat. Artinya Islam bila datang ke satu tempat, Islam bukan menakluki. Dengar betul-betul supaya kita lihat, Islam bukan menakluki, tetapi Islam membebaskan. Boleh faham? Membebaskan. Fathah atau futuh. Sebab tu Muhammad Al-Fatih, futuh Makkah, artinya membebaskan, bukan menakluki. Bukan macam Rom, bukan macam Parsi, bukan macam Inggeris, bukan macam Portugis, bukan macam Belanda. Mereka menjajah. Islam membebaskan. Boleh faham maksud saya? Jadi apabila ada dalam Islam ni roh jihad tadi, yang ini agenda barat nak mematikan terus dengan label IC dalam dunia. Memang IC salah, dia tidak mewakili umat Islam. Tetapi jangan kita bunuh roh jihad ini hingga jihad tu dianggap langsung tak ada dalam Islam. Boleh faham maksud saya? Kita takut bila dia berkata, oh ni gini langsung tak ada. Tak, ada. Tapi ISIS ni bukan mewakili. Boleh faham maksud saya? Jangan sampai kita borong semua dah. Ini yang kita kena faham agenda barat. Macam dulu tahun 70-an, kalau masih ingat umur dia waktu tu dia label supaya Vietnam dengan Vietcong. Betul? Vietcong. Ni jahat. Ayat itu Al-Qaeda, Osama bin Laden. Ini yang diwar-warkan. Sekarang apa? ISIS, betul? Jadi supaya kita tahu, jangan ditipu berkali-kali dengan orang Yahudi. Kita memang tak setuju keganasan. Memang kita tak setuju dan sebagainya. Apalagi membunuh, membakar tawanan. Bukan. Tetapi jangan sampai roh jihad yang ada di dalam Al-Quran itu juga betul nak dihapuskan. Betul Amerika minta Azhar supaya pengajaran jihad dikeluar daripada silabus yang dididik dalam Azhar. Betul tak? Ini kalau kita tak faham, kita tak tahu kekuatan kita di mana. Rasulullah romantis di rumah dengan isterinya. Minum daripada bekas yang sama, bukan daripada bekas yang sama, daripada bibir bekas yang sama minum begitu. Selalu mandi bersama dengan isteri dan sebagainya. Baik. Jangan ikut itu saja, nanti tak keluar rumah. Kenapa tak datang solat rumah, mandi dengan isteri? Kenapa tak ini? Tak, Rasulullah juga dakwah dan jihad di luar rumah, betul. Jadi lihat indoor dengan lihat dia outdoor, betul. Jangan satu sudut saja. Sekarang ni tentang makanan sunnah. Ni makanan madu, habatus sauda dan sebagainya. Makan elok makan. Tapi jaga kesihatan. Kena exercise. Ini makan madu, makannya exercise tak juga. Sebenarnya Rasulullah tu dia jalan laju seperti menuruni bukit, betul? Rasulullah dan berlari-lari dengan Siti Aisyah. Artinya Rasulullah cergas dan orang kata sihat. Pada usia 55 tahun Rasulullah berperang. Perut dan dada Rasulullah, segan nak dekat. Perut dan dada Rasulullah sentiasa separas. Kita rasa perut kita tak separas. Perut dan dada Rasulullah. Artinya Rasulullah sangat menjaga kesihatan, menjaga makanan. Jadi satu sudut kita jaga makanan sunnah, tapi satu sudut lagi yang exercise, yang jaga kesihatan tak buat. Makan saja juga. Makanan sunnah pun makan, yang kolesterol pun makan juga. Macam mana kita nak start? Jadi kena dua. Jadi di sini kita kena menjaga. Rasulullah SAW dalam sejarah pernah mencium dua tangan dalam hadis. Pertama, tangan anaknya Siti Fatimah sendiri. Jadi kita kaum apa, tak masalah kalau kita nak cium tangan anak kita. Isteri kita pun tak salah. Walaupun pada biasa-biasa dia lah yang cium tangan kita, tapi pada masa saat kita digembirakan oleh isteri kita dan sebagainya, kita ambil tangan dia, kita cium tangan dia, tak ada masalah. Dan sebagainya. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau Siti Fatimah ni mencuri,
Ya, Siti Fatimah pun akan aku potong tangannya, betul? Dia cium tangan putrinya, tapi kalau tangan itu mencuri dia akan potong. Artinya apa? Artinya Rasulullah sangat menyayangi, tetapi pada masa yang sama Rasulullah sangat adil dan sangat tegas dengan hukum Allah, betul? Nah, ini penting untuk kita lihat. Kadang-kadang kita dengan anak ni, minta maaf lah ya, kadang-kadang kita anak ni terlampau sayang tapi tak tegas. Itu yang merosakkan. Kita bagi kasih sayang pada anak kita yang kecil, macam kita bagi air ni, sebaldi kita bagi air, dia punya benih tu baru nak tumbuh. Apa jadi? Sayang berdasarkan fitrah semata-mata tidak akan menyelamatkan. Sayang mesti berdasarkan fitrah dan diatur oleh syariat. Kalau berdasarkan fitrah saja, akan lahir banyak anakku Ustaz Zali dalam kehidupan. Dia bagi sayang, tapi tak guna fitrah. Kita sayang anak kita, tetapi kalau kita kata tidak. Yang kata tidak tu berdasarkan syariat, tak boleh. Sayang anak kita, kejutkan dia semalam subuh. Alah, tak boleh lah bang, dia semalam dia mewah, dia balik dulu, kesian, dia nak tidur lagi. Betul. Kita pun tak tega juga kena tengok. Dia tengok kesian, tengok. Dia tidur tu, betul-betul tidur tu, nak kejutkan semalam subuh. Tapi kata ulama apa? Kejutkan anakmu untuk solat subuh seperti mengejutkan orang yang rumahnya sedang terbakar. Itu. Kita kejut orang terbakar macam mana? Wahai orang yang dalam rumahmu sedang terbakar, lihat. Tak, keluar cepat, rumah terbakar, dengan suara yang keras dan sebagainya. Betul, kita ajak dia. Inilah cara dan sebagainya. Jadi ya, Rasulullah sayang, tapi pada masa yang sama Rasulullah tegas. Ya, Rasulullah romantis, tetapi pada masa yang sama Rasulullah SAW orang yang aktif, dinamik, bekerja di luar rumah. Ya, Rasulullah kaki ibadat, tapi pada masa yang sama Rasulullah juga seorang yang kaki jihad untuk menegakkan agama. Baik, kita teladan yang paling utama untuk kita ikut, sekedar 5 minit lagi, minta maaf ya. Saya sebenarnya inilah ceramah yang panjang. Saya tak pernah cakap lebih daripada 2 jam. Okay? Saya selalu 1 jam 10, 1 jam saja. Saya memang tahu dia punya apa, ketahanan orang ya, dan sebagainya ya. Sebab tu saya tak kejut apa-apa, tak kecil hati apa-apa. Kalau orang pejam mata, saya tahu dia punya monitor je off, CPU dia masih on lagi ya. Ya, itu tak apa. Dia tutup mata je, hati mesti buka lagi, tak apa ya. Teladan yang paling utama kita ikut ialah akhlak Rasulullah SAW. Ini penting. Jadi dalam banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang paling kita nak tegakkan dan paling didahagakan oleh umat sekarang ni ialah akhlak Rasulullah SAW. Kenapa? Yang dikatakan wama arsalna illa rahmatan lil alamin, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan Rasulullah itu hanya untuk apa? Memberi rahmat kepada alam. Rahmat itu ditafsirkan ialah kepada akhlak Rasulullah SAW. Sesuai dengan pengakuan Rasulullah sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini semuanya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ini sebab aku kita lihat dalam Al-Quran 2/3 isi ajaran Al-Quran ialah berceritakan tentang akhlak. Jangan mengumpat, jangan membenci, bagaimana memaafkan, muamalah dengan manusia, kalau berhutang bayar, catit dan sebagainya. Ini semua muamalah dengan manusia. 2/3 isi Al-Quran. Ya? Bahawa itu mukmin yang terbaik ialah mukmin yang terbaik akhlaknya. Ini yang kita nak lihat. Ya? Jadi macam mana akhlak ni dibentuk? Saya macam tadi, ada akarnya iaitu akidah, ada pohonnya iaitu ibadah, dan buahnya adalah akhlak. Rasulullah ni banyak kelebihan. Rasulullah berani, Rasulullah SAW bijaksana dan sebagainya. Tetapi yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, banyak-banyak kelebihan Rasulullah yang dipuji oleh Allah. Apa dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya? Dan semuanya akhlakmu sangat tinggi. Yang memuji itu Allah sendiri. Artinya sangat tinggilah. Bila Allah memuji seorang, kata akhlaknya tinggi, memang tinggi betul dan tidak dapat ditandingi dan tidak boleh dibandingkan pun. Contoh, kalaulah saya cakap macam inilah pada anda ya. Saya bawa ke luar negeri, katalah saya bawa ke luar negeri, saya pun balik. Saya duduk dekat New Zealand hotel 5 star. Memang hebat hotel tu. Saya bayangkan begini-begini. Belum tentu hebat. Sebab saya
kaya mana-mana saya ni, dan sebagainya. Tapi kalau Sultan Brunei, dia kata saya duduk hotel New Zealand, hotel memang baik, tak bayar dia taksir, memang dah hebat, betul. Sultan Brunei cakap, betul. Dia kata hotel tu memang hebat betul lah, betul. Sebab kita tengok dia dah, kalau saya belum tentu, dan sebagainya. Begitulah apabila Rasulullah ni dipuji oleh Allah sendiri, wah hebat akhlak, memang tak dapat ditanding, dan sebagainya. Justru apa yang kita nak jaga sungguh-sungguh ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Rasulullah. Baik. Kita akan bincang nanti kalau akan datang macam mana yang dikatakan akhlak. Tapi ini sepintas lalu silbus, tanda kita mencintai Rasulullah, sentiasa bersetuju dengan apa yang Rasulullah bawa. Sama ada yang kita fahami ataupun dapat kita baca hikmahnya ataupun tak dapat, ikut aja. Yang dari Rasulullah best. Sebab itu kita cuba mencontohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang bagi tahu kepada dia tentang Rasulullah SAW Isra daripada Mekah ke Baitul Muqaddis, kemudian Mi'raj daripada Baitul Muqaddis sampai ke Sidratul Muntaha. Dan bila Rasulullah cerita ini kepada orang yang bukan Islam, orang nampak inilah modal yang mana orang yang sama-sama yang beriman dengan Rasulullah akan keluar balik. Memang terbukti ada di antara orang yang sudah menerima Rasulullah akibat daripada peristiwa Isra Mi'raj, ada yang keluar balik, ada. Tetapi tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa Abu Bakar As-Siddiq kata? Kalau yang mengatakan itu Muhammad, lebih daripada itu aku percaya. Itulah apa? Tidak setuju dengan Rasulullah. Kita ni kadang-kadang kita nak dalil saintifik. Semua nak dalil, baguslah. Tapi tak semua boleh didalilkan saintifik. Makan tangan kanan, apa dalil saintifik ni? Gitu solat kena lurus tumit dan jari kaki kita kena, sebab apa? Ada ion-ion positif yang akan berbentuk, kemudian ion ni akan bentuk dan akan membentuk satu aura. Dah puas kita nak cakap macam tu supaya jaga saf, betul? Tapi Rasulullah jaga saf. Kata Rasulullah, apakah kamu nak luruskan dan rapatkan saf kamu, ataupun Allah akan memisah-misahkan hati kamu? Betul? Rupanya lurus saf ni ada kaitan dengan lurusnya hati. Betul? Membetulkan saf bukan kerja kaki, tapi kerja hati. Kita tahu, apa yang Rasulullah kata betul. Itu yang dikatakan bersetuju sentiasa dengan apa yang Rasulullah bawa. Sama ada yang kita nampak ataupun kita belum nampak lagi hikmahnya. Tapi confirm hikmah tu ada, tapi kadang-kadang kita belum nampak. Betul? Jadi jangan tolak. Yang kedua, banyak menyebut dan berselawat. Bila kita kata-kata cinta Rasulullah, orang cinta ni banyak mengingat. Bila banyak mengingat, banyak menyebut. Tu dia. Sebab tu kalau ada orang, ada pernah, ini sebagai contoh lah, bukan secara terperinci, saya sebut secara umum, ada kawan, dia musafir lah dengan saya, kemudian dia ni memang terkenal sayang sangatkan dengan isteri. Kejap-kejap, aku tak ingat isteri aku, sangat lagi pukul 10, aku tak ingat langsung isteri aku. Asal sebut-sebut tu ingat tu. Betul itu orang kata banyak ingat mesti banyak menyebut, Jadi kita menyebut selawat, dan bila banyak menyebut, banyak rindu. Banyak rindu. Cinta dengan rindu tak dapat dipisahkan. Kalau rindu mesti nak bertemu. Bila nak bertemu mesti mati. Kalau nak bertemu mesti mati. Itu yang tak sedap tu, tak syok tu. nak jumpa Rasulullah mesti mati. Sebab bila ada rindu mesti nak bertemu. Rindu tu datang daripada banyak menyebut. Menyebut tu banyak ingat. Banyak ingat tu datang dengan cinta. Sebab tu cinta, rindu, nak bertemu mesti ada. Jadi kita ni macam ni lah. Bersedialah selalu ingatkan Rasulullah. Dan kalaulah ajal kita sampai, kita relalah bertemu dengan Rasulullah. Tinggalkanlah isteri kita, tinggallah anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan cinta kita bertemu dengan Rasulullah. Nanti akan bertemu balik, reunion lagi nanti di dalam syurga. Sebab tu ketika Sayyidina Bilal dekat dengan sakaratul maut, dia senyum dan dia gembira. Ketika itu isterinya bertanya, kenapa senyum dan gembira? Dia kata, kenapa aku tidak senyum dan gembira? Kerana aku akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya
suka kepada apa dan kepada siapa yang Rasulullah suka, dan benci kepada apa yang siapa yang Rasulullah benci, gitu ya. Jadi jangan saja suka kepada apa yang Rasulullah suka, kena benci juga apa yang Rasulullah benci. Jadi sebab itu kita kena ada dua perkara ini. Dan akhirnya kita tengok ya, senaraikan tindakan amalan-amalan sunnah yang ada, yang sudah kita amalkan. Selawat kita berapa banyak pada hari ini? Ini senaraikan. Kalau ada senarai ini, itu solat berjemaah kita di masjid bagi orang lelaki, bagi orang perempuan ya, kalau tak ada apa fitnah dan halangan, elok juga solat dan di masjid. Berapa banyak dan kekerapan kita bersedekah. Ini menunjukkan cinta kita. Ini checklist kita lah, cinta. Berapa banyak kita solat sunat, seperti mana Rasulullah solat sunat bekak-bekak kaki. Sekurang-kurangnya kita jaga sunat. Sunat yang solat sunat yang paling afdal yang dikatakan ialah ada setengah kata solat tahajud, ada kata sunat rawatib. Sunat rawatib ni sunat yang mengiringi solat-solat wajib. Betul? InsyaAllah kita jaga betul. Ini yang dikatakan kalau kita nak buktikan kita. Senyum dan salam dan kata-kata yang baik. Selalu senyum, selalu bagi salam, selalu kata-kata yang baik, nak gembirakan orang. Kita fikir dulu, mulut kita bila nak cakap ni sakit hati ke, ini buat hati orang gembira. Kalau hati orang lain sakit dengan cakap kita, awak semua diam. Kata yang baik atau diam. Kemudian adab-adab harian kita, cuba kita buat. Adab kita pakai kasut dengan kaki kanan, pakai kita buka baju daripada sebelah kiri, pakai baju daripada sebelah kanan. Buat yang ini, jangan kira kecil-kecil, besar-besar. Buat yang mana kita mampu buat. Masuk ke tandas dengan kaki kanan dan sebagainya, kaki kiri dan sebagainya. Buat semua dan sebagainya. Supaya apa? Kita tak tahu yang mana nanti, yang mana yang lekat nanti bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Buat. Dan kita sentiasa memberi kemaafan kepada orang lain, seperti mana Rasulullah SAW memberi kemaafan kepada orang lain. Jadi harap-harapnya kali ini apabila kita dah mendengar Maulidur Rasul, apabila kita dah dengar ceramah Rasulullah, ada peningkatan selepas ini. Dengan melihat selawat kita bertambah, solat berjemaah kita lebih konsisten, kemudian kita kerap bersedekah, kita jaga solat sunat kita sentiasa senyum dan memberi salam dan kata-kata yang baik. Kemudian kita jaga adab-adab harian kita, adab makan, adab berpakaian, adab tidur dan sebagainya. Dan sentiasalah kita memberi kemaafan di dalam kehidupan kita. Wabi wallahu alam. Tentu ada yang baik. Kalau ada yang baik, kalau ada yang baik itu datang daripada Allah, terimalah ya. Dan pasti ada kesalahan, kesilapan kepada saya sendiri. Ampun maaf. Saya mohon maaf kepada semua. Mungkin daripada saya berkata tentang sunnah Rasulullah, pada masa saya bercakap, pada masa saya tingkah laku saya di depan ni tidak menggambarkan apa yang saya sebutkan. Saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.